Jadi kasih tawil. Khatarhum syadid. Jadi saya menjelaskan bahaya fahaman Wahabi ni amat bahaya ya. Jadi kita terus pada soalan yang banyak ni tadi. Boleh kita teruskan? Boleh? Okey, soalan Assalamualaikum Ustaz, sambutan maulid berarak itu bukan bunuh Allah haram. Berarak melakukan masirah itu adakah baik? Soal indama yahtafi bi maulid Nabi yaf'al masirah. Boleh? Hukumnya harus Jaiz. Ini adalah harus menyambut maulid Nabi dengan cara berarak. Hadza fihi izhar al-farah. Kenapa? Kerana ianya menunjukkan kegembiraan kita di atas maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma na'maluhu fi al-bilad al-arabiyyah. Dan inilah yang dilakukan oleh umat Islam di negara Arab. الوهابية تأتي إلى إندونيسيا وماليزيا ويكذبون يقولون لهم العرب لا يحتفلون بالمولد. Saya kata Wahabi dia tipu kita dia jumpa kita ni yang tak tahu orang awam macam kita ni, dia tipu. Dia kata orang Arab tak buat maulid ni, tak buat. Betul kan? Biasa macam tu. Orang Arab tak buat maulid, orang Melayu je buat. Itu bohong kata Syekh. Di negara Arab ramai umat Islam meraihkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. في كل البلاد العربية يحتفلون بالمساجد. Di seluruh negara-negara Arab disambut diraihkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid-masjid. إلا في مكة والمدينة. Kecuali di Mekah dan di Madinah sekarang ini. أهل السنة يحتفلون بالمولد في بيوتهم. Ahli sunnah wal jamaah di sana mereka meraihkan maulid Nabi di rumah-rumah mereka di Mekah di Madinah. لأنهم إذا احتفلوا به في خارج البيوت الوهابية تقبض عليهم إلى السجن. Sebab fahaman ahli sunnah wal jamaah di sana, kalau mereka raihkan maulid Nabi secara jelas, secara nampak di luar, contohnya di masjid dia buat, maka akan berlaku penangkapan. Fahaman Wahabi ni akan tangkap mereka dan akan dimasukkan ke dalam jil kerana sambut maulid. لكنهم الوهابية يحتفلون بما يسمى عيد المملكة العربية السعودية. Tapi peliknya kata Syekh, kita pelik fahaman Wahabi ni, dia larang kita sambut maulid, tapi waktu yang sama mereka menyambut hari kebangsaan negara mereka. يقولون احتفال بعيد بالمولد النبوي الشريف هذا حرام وبدعة ومن وسائل الشرك. أما الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية فهذا جائز ويوم شكر. Fahaman Wahabi mengatakan bahawa, kata Syekh, fahaman Wahabi menyebut saya nak tunjuk sikit kitab dia. Kenyataan fatwa daripada mereka yang berfahaman Wahabi ini, mereka mengatakan bahawa sambutan maulid, kata dia, ini fatwa fahaman Wahabi daripada saya simpan, iaitu mufti Wahabi, kata Syekh. Dia kata siapa yang menyambut maulid Nabi maka haram hukum dia, bid'ah, sesat, masuk neraka. Bahkan siapa sambut maulid di sisi fahaman Wahabi, dia kata apa? Dia kata orang tu jadi kafir, jadi musyrik. Dia kata mawalidu syirkiyah. Kemudian dia kata waktu yang sama juga dia menyebut bahawa kalau menyambut hari kebangsaan negara mereka, itu adalah sesuatu yang harus, boleh mendekatkan diri kepada Allah, bahkan wajib, kata mereka. Nampak beza antara mereka ni, hulu melampau. ذكرنا لهم بنية التحذير ليس غيبة محرمة، هذا أمر واجب شرعا. Dan Syekh menyatakan bahawa kita menyebut fahaman Wahabi ni, nama-namanya bukan kita mengumpat yang haram. Wahabi ada kat sini. Tak ada kita mengumpat ni bukan mengumpat Wahabi yang haram. Kita dinamakan dalam bab tahzir syar'i, iaitu memberi peringatan kepada orang awam supaya jangan terpengaruh dengan fahaman al-Wahabi. الشرع أمرنا أن نحذر من الذي يخش الناس في الطعام ومن الذي يخش الناس في الدين. Dalam agama syariatul Islam melarang, bahkan memberi peringatan kita jangan sama sekali kita melakukan tipu daya dalam agama dan juga tipu daya dalam jual beli. Itu di antara jawapan Syekh tentang soalan daripada orang yang sama. Beliau bertanya, sama soalannya.
Assalamualaikum. Berapa ramai populasi Muslim Australia? Berapa peratus orang Australia sendiri? Thank you. Syekh Yas'al. 500,000 Muslim تقريبا في كل أستراليا. Syekh menyatakan umat Islam di Australia bilangannya lebih kurang 500,000. 500,000. متوزعون في كل ولايات أستراليا. Macam-macam berada di kawasan-kawasan tertentu di Australia. يوجد قسم منهم يهتمون بعلم الدين. Di Australia kata Syekh, ada orang Islam di Australia, alhamdulillah, mereka ini amat menitik beratkan tentang ilmu agama, amat sangat. ليس كلهم بعضهم. Bukan semua orang Islam di sana mengambil berat tentang ilmu agama, sebahagian mereka ada yang macam itu, alhamdulillah. يوجد الحمد لله عندنا مدارس إسلامية وإذاعة إسلامية. Dan bagi Darul Fatwa, iaitu daripada pihak Syekh, alhamdulillah kita ada sekolah-sekolah agama dan ada stesen radio agama. ويوجد كذلك نادي رياضة للشباب. Itu juga di Australia, pihak beliau ada kelab sukan untuk remaja dan sebagainya. كشاف. Begitu juga pengangkap. كذلك الحمد لله نحتفل كل مولد كل عام بذكرى المولد النبوي الشريف. Begitu juga di Australia, umat Islam di sana meraihkan Maulid Nabi SAW pada setiap tahun. نحتفل بقاعة كبيرة، قاعة الأولمبياد di Australia. Sambutan Maulid Nabi SAW dilakukan di sebuah stadium, tempat yang besar yang dinamakan Olympiad Park. فيه أكثر من 4,000 كرسي. Dia tempat itu dia lebih kurang ada 400,000 kerusi boleh diduduki. كله يمتلئ بذكر المولد. Seluruhnya penuh dengan zikir Maulid Nabi. ويأتي الناس من كافة الجاليات. Dan datang, ramai yang datang daripada pelbagai negara. من ماليزيا، من تونسيا، من لبنان، من سوريا، من بوسنيا، من باكستان، كل الجاليات. Pelbagai negara seperti daripada Malaysia pun ada, daripada Bosnia, daripada Indonesia dan sebagainya. ويمدحون الرسول بلغاتهم. Sambutan Maulid di sana mereka meraihkan dengan memuji Nabi dengan melakukan nasyid. Dan dia buat nasyid dalam pelbagai bahasa, macam-macam bahasa. ثم في الأخير نظهر لهم الأثر الشريف من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به الجميع. Dan di sambutan Maulid Nabi SAW di Australia lebih hebat sebenarnya tuan-tuan daripada kita. Mereka pada hari sambutan Maulid itu mereka tunjuk rambut Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk diambil berkat daripadanya. هذا الأثر الشريف وصل إلينا بالسند. Saya menyatakan bahawa kesan yang mulia ini iaitu rambut Rasulullah sampai kepada pihak beliau melalui sanad yang benar. وكذلك دار الفتوى على الويب سايت فيها باللغة الملايو. Begitu juga kalau kita lihat dalam laman website Darul Fatwa, macam-macam bahasa ada, termasuk dalam bahasa Melayu dan juga bahasa-bahasa yang lain, English dan sebagainya. Itu berkaitan dengan jelas. Faham? Bagus. Terima kasih. Sama-sama. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, jika kita semua tahu kerajaan sekarang, kerajaan Saudi sekarang giat menutupkan kesan-kesan peninggalan Rasulullah SAW seperti rumah Nabi di Mekah bersama dengan Sayyidatina Khadijah dan rumah kelahiran Nabi. Bukankah tempat ini mempunyai keberkatan? Jadi apakah tindakan Ahlul Bait dan umat Islam lain tentang perkara ini? Masalah fi hunaka fi dzaka al-bilad as-Saudiyah ba'dhum yuhaddimuna athar an-nabawiyyah. ماذا نقول قبل أهل البيت وأهل السنة والجماعة؟ الوهابية هدموا آثار الرسول
الرسول وأصحابه وأهل بيته. Syekh menyatakan bahawa fahaman Wahabi, golongan Wahabi ni, dia bukan menghancurkan rumah Rasulullah saja, dia menghancurkan segala kesan-kesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menghancurkan kesan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. يوجد في المدينة 7 آبار من المياه. Di Madinah kalau kita tengok dulunya ada 7 buah telaga. كان المسلمون يأتون إليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب منها أو اغتسل في واحدة منها وغسل من ماء واحدة منها. Dulunya ada 7 telaga. Yang mana 7 telaga ini di Madinah dulu. Umat Islam zaman dulu, mereka pergi ke 7 telaga ni. Mereka buat apa? Mereka ambil berkat di situ. Kenapa? Kerana Rasulullah pernah minum di antara salah satu telaga tersebut. Ada yang pernah Rasulullah meletakkan air liurnya di dalamnya dan sebagainya. Jadi mereka pergi untuk ambil berkat di telaga-telaga kesan daripada Nabi Muhammad SAW ini. Tapi faham Wahabi ini dia apa? Golongan Wahabi dia hancurkan, ketujuh-tujuhnya hancur. ما يسمعوا بمكان أو بأثر من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وهدموه. Saya menyatakan bahawa fahaman Wahabi ini, mereka ini kalau mereka dengar apa sahaja kesan-kesan Nabi, kesan-kesan sahabat, kesan-kesan orang-orang yang saleh, mereka akan hancurkan keseluruhannya. حتى القبور، قبور الصالحين، كان هنا علامة شاهد قبر العباس، قبر فاطمة، قبر الحسن، قبر السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في المدينة، إلا مكة فيها خديجة. كل هذا هدموه. Seperti kubur-kubur orang yang saleh, para sahabat Nabi, isteri Nabi. Dulunya kubur tu ada tanda. Tanda. Sekarang ni dah tak ada langsung, hancur, dihancurkan segalanya 100%. هؤلاء عندهم كراهية لهذا الأمر. Mereka ni faham Wahabi ni mempunyai kebencian kepada benda-benda macam ni. لكن آثار الملك عبد العزيز, tapi Syekh menyatakan kita sedih kesan-kesan daripada raja-raja sana. يضعونه في المتاحف. Mereka jaga pula, mereka pelihara, letak dalam museum-museum. يضعون سيفه. Diletakkan, dijagakan. Ini pedang raja mereka, قلم, pen mereka, ونظارة. begitu juga cermin mata tokoh-tokoh mereka. هذا الرداء الذي كان يضعه. Begitu juga yang serban yang Arab pakai kan. وحذاؤه. Begitu juga kasut-kasutnya dijaga. والسيارة. Kereta ni disimpan rapi. أما آثار الرسول, tapi kesan Nabi SAW semuanya dihancurkan. على طرف المدينة المنورة يوجد قبر لواحد يهودي. على طرف المدينة. Di bersebelahan dengan kota Madinah tu dia ada satu kubur orang Yahudi, agama Yahudi. هذا القبر وضعوا له سياج بالحديد. Kubur orang Yahudi ni, fahaman Wahabi dia buat apa? Dia letak tempat untuk menjaganya, tiang ataupun diletakkan batu-batu untuk menjaga kubur orang Yahudi tersebut. وكتب عليه ممنوع التعرض إليه تحت طائلة المسؤولين. Dia tulis di situ dilarang sama sekali melalui ataupun melangkah tempat kubur orang Yahudi. Tak boleh langkah kubur orang Yahudi, jangan langkah. أما آثار الرسول والصحابة, tapi kesan para rasul, kesan para sahabat dihancurkan. فتنة. هذه الجماعة فتنة. Golongan ini adalah golongan yang fitnah ke atas umat Islam. إن شاء الله الله عز وجل ينصر أهل السنة عليهم. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kita ahli sunnah wal jamaah ke atas golongan yang menyeleweng. هم احتلوا مكة والمدينة كما أن اليهود احتلوا بيت المقدس. Mereka menakluki Mekah dan Madinah ni sama juga orang Yahudi yang menakluki Baitul Maqdis. دخلوا إلى مكة والمدينة بالقتال. Mereka masuk menakluki Mekah dan Madinah. Puak-puak Wahabi ni macam mana tuan-tuan? Bukan dengan bagi salam, bukan, tapi dengan pembunuhan kepada umat Islam di dalam. افتحوا كتب التاريخ. Dalam kitab-kitab tarikh tersebut benda perkara ini. ذبحوا آلاف المسلمين.
mereka ini menyembelih. Orang Wahabi waktu dia nak menakluki Mekah dan Madinah, mereka sembelih umat-umat Islam, ribuan umat Islam dibunuh. قال علماء المسلمين والعياذ بالله الدماء تسيل في طرقات مكة والمدينة. Ulama Islam di kalangan penulis sejarah menceritakan bahawa pada zaman penaklukan fahaman Wahabi ini, darah itu mengalir di bumi ini seperti sungai. Banyaknya pembunuhan pada zaman حتى الطفل الرضيع على ثدي أمه قتلوه. Bahkan anak yang sedang menyusu dengan ibunya muslimah dibunuh oleh mereka yang berfahaman. وفتحوا بعض قبور الصالحين وجعلوها مكانا لقضاء الحاجة. Fahaman Wahabi tuan-tuan dalam segi sejarah membuktikan bahawa dia buat apa? Kubur-kubur orang soleh mereka buang, mereka jadikan kubur orang soleh wali-wali Allah dijadikan tandas untuk buang air kecil. كتب التاريخ كلها تشهد بهذا. Kitab-kitab tarikh semuanya menjadi saksi akan peristiwa tersebut. ومعرفة التاريخ أمر مهم. Dan nak tahu tentang sejarah ni, kita kena tahu tentang sejarah-sejarah ni. كيف دخل الوهابية إلى مكة والمدينة. Begitu sejarah bagaimana Wahabi ini masuk ke dalam menakluki Mekah dan Madinah. وكيف اليهود أخذوا بيت المقدس. Dan bagaimana orang Yahudi mengambil Baitul Maqdis. إن شاء الله فيما بعد نزيد. InsyaAllah nanti kita akan. الشيعة والوهابية كلاهما على خطر، كلاهما ضلال. Soalan tadi daripada Tuan Syekh, antara Syiah dengan Wahabi mana lebih bahaya? Syekh kata Syiah dan Wahabi dua-duanya bahaya. Mandatori tuan. لكن أهل السنة والجماعة يعرفون من هم الشيعة. Tapi ahli sunnah wal jamaah kita ni tahu Syiah tu sesat. Kita mudah kenal. لكن بعض الناس لا يعرفون من هم الوهابية. Tapi yang berlaku sekarang, masalah sekarang ni adalah masalah Syiah tu mudah kita nak kenal Syiah tu sesat. Tapi Wahabi ni kita susah nak kenal. Sebab tu kita sebut Wahabi ni. لأن الشيعة يأتي يقول أنا شيعي، أنا عند الشيعة. Sebab Syiah dia jelas ni, pengalaman saya sendiri juga. Syiah ni kalau dia jumpa kita dia mengaku. Kadang-kadang tu lah, kebanyakan masanya dia mengaku saya memang Syiah. أما الوهابي يكذب يقول أنا سني Tapi أنا سلفي. Tapi Wahabi ni dia tipu. Dia jumpa dengan kita, dia tak mengaku dia Wahabi. لا يقول أنا وهابي. Dia tak mengaku dia Wahabi, dia kata aku adalah ahli sunnah salaf. هذا من هذه الناحية أخطر. Dari segi ini, itu dari segi penipuan. Penipuan ini lebih bahaya. Fahaman Wahabi lebih bahaya daripada Syiah. Jelas? Faham? Terima kasih. Jadi kita ada lebih kurang 100 soalan untuk dijawab oleh Syekh. Kita bagi dia dijawab Syekh. Okey. Soalan, apakah pakaian sunnah Nabi selain daripada jubah? Dan bagaimana pakai cara memakai serban mengikut sunnah? Awal Syekh soal, ma huwa libasun Nabi غير jubah? قميص الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص. القميص يعني جلابيه طويل يستر اغلب البدن والله القميص. Syekh mengatakan di antara pakaian Nabi selain daripada jubah yang kita pakai ni, selain itu Rasulullah memakai qamis. Qamis ni apa dia? Qamis ni itu pakaian baju macam baju t-shirt, baju kemeja tu tapi panjang. Panjang sampai ke bawah. واحيانا كان يلبس الازار. Dan Nabi SAW kadang-kadang memakai kain. Kain ni kaum Melayu pakai, Rasulullah pakai. عليه الصلاة والسلام. وكان يضع القلنسوة اللاطئة يعني ملتصقة بالرأس. Dan Rasulullah SAW baginda kopiah baginda dipakai adalah pakaiannya lati'ah. Lati'ah ni maknanya dia kena pada kepala tu, dia masuk kepada, bukan macam ni. Dia masuk ke dalam. وكان يلبس العمامة. Begitu juga Rasulullah memakai serban. Serban ini adalah pakaian Rasul. العمامة تلف على الرأس بدون قلنسوة أو مع قلنسوة. Serban ini dipakai cara orang rijal. العمامة للرجال. Serban ini dipakai oleh Rasulullah SAW dengan dua cara. Pertama sekali dengan kopiah dan dililitkan serban tersebut. Kemudian cara kedua tanpa kopiah, dililitkan serban itu sahaja.
di atas kepala. Itu cara pemakaian serban. وكذلك إرسال العزبة. Begitu juga cara memakai serban adalah membiarkan ada orang panggil azabah, iaitu ekor. Ini bukan ekor kuda. عزبة. طيب. جاء طريقة معينة. العمامة هكذا تلف مثل هذه، تلف على الرأس أو على القناصة. Macam ni. Cik kata mak pakai serban macam ni. مثل يفعلون مثل السودان، مثل أفغانستان. Macam orang Sudan pakai serban tu, lebih kurang macam tu. Ataupun orang Afghanistan dia pakai yang lilit gitu kan. Itu cara العمامة سنة. pakai serban ini adalah satu sunnah, dapat pahala. هذا شيء معروف. Ini benda ni makruf, terkenal di kalangan ulama. الوهابية لا يلبسون عمامة. Biasanya saya kata Wahabi dia tak pakai serban. Maknanya saya bukan Wahabi lah. Ada restu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalan, arash di atas air kelihatan tumbuh di air, bolehkah ia dijadikan perlambangan dalam seni Islam sebagai arash? Ini bahasa tinggi, saya tak faham. Nanti kalau nak tanya soalan, jangan tulis bahasa yang tinggi-tinggi. يسأل عن عرش فوق الماء، ما معناه؟ معناه العرش هو سقف المخلوقات من فوق، واسع، أوسع من السماء والأرض، أوسع من الجنة. تحت العرش يوجد الماء. هذا الماء هو أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، ومنه خلق الله بقية الأشياء. تحت العرش يوجد ماء. الآن يوجد. Saya menyatakan arash, yang disebut arash itu bukan pelakon. Jangan silap. Arash ini maknanya apa? Iaitu makhluk yang paling besar sekali yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dan di bawah arash itu terdapat air. Sekarang ni bawah arash itu terdapat air. Al-arsh huwa sarir murabba' lahu 4 qawa'im. Bentuk arash ni dia macam katil yang mempunyai 4 penjuru, 4 tiang dia. أوسع من الجنة وأوسع من السماوات وأوسع من الأرض. Arash ini lebih luas daripada syurga, lebih besar daripada syurga, lebih besar daripada langit-langit, lebih besar daripada bumi ini. وتحت العرش يوجد الجنة. Bawah arash itu tadi, bawahnya pula, bahagian bawahnya terdapat syurga di situ. تحت الجنة السماوات أو السابعة السادسة وهكذا. Dan di bawah syurga itu terdapat langit. Langit yang tadi, langit yang ke-7, ke-6, ke-5 dan ke bawah. وهذا العرش يطوف حوله ملائكة. Dan arash ini, tuan-tuan, arash ini dilakukan tawaf. Ada makhluk yang tawaf di situ. Siapa yang tawaf? Iaitu para malaikat. حافين من حول العرش. Disebut dalam Al-Quran bahawa Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran para malaikat melakukan tawaf di sekeliling arash itu. وهؤلاء الملائكة الذين يطوفون حول العرش عددهم أكثر من عدد الملائكة سكان ال7 سماوات. Dan malaikat yang melakukan tawaf di sekeliling arash itu, yang sentiasa melakukan tawaf di sekeliling arash itu, bilangan dia lebih ramai daripada seluruh bilangan malaikat yang berada di 7 tala langit. Ini ramai. وفوق العرش يوجد كتاب. Dan di atas arash, dia kata, ni kita bandingkan arash ni besar. Di atas arash itu dia ada kitab, ada satu kitab. Di atasnya ada satu kitab. مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. يعني مظاهر رحمة الله أكثر من مظاهر غضب الله. Tertulis di atas arash tadi ada kitab yang tertulis Inna rahmati sabaqat ghadabi, yang bermaksud sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala lebih banyak daripada kemurkaannya. هذا في صحيح البخاري. Perkara ini diceritakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. وإذا أحد سأل لماذا خلق الله العرش؟ Kalau orang tanya kenapa Allah Ta'ala menjadikan arash, فالجواب كما قال سيدنا علي رضي الله عنه. maka jawapannya seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Sayyidina Ali menyatakan Allah Ta'ala, Inna Allah khalaqal arsy, sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta arsy itu tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan kekuasaannya. Makhluk Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala menguasainya, dan bukan untuk tujuan bagi mengambil tempat zatnya. Allah Ta'ala menjadikan arsy itu bukan untuk duduk di situ, tapi untuk menunjukkan kekuasaannya. Barakallahu fikum. Itu di antara jawapan berkaitan dengan arsy. Kita jadi boleh teruskan mana? Ayakul soal, semua yang baik dan buruk adalah semua dari Allah. Bagaimana nak terangkan perkara buruk makhluk dari segi hakikat? La haula wala quwwata illa billah. Naqul anna al-khair wa syarr min khalqillah. Ma ma'na? لا حول ولا قوة إلا بالله فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. Perkataan la haula wala quwwata illa billah, perkataan ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. فقال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. Maknanya la haula an ma'siyatillah, iaitu tidak ada upaya untuk melakukan maksiat kepada Allah kecuali dengan kecuali Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada melakukan maksiat. Wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Dan tidak ada kekuatan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala kecuali dengan bantuan daripada Allah. Yani la astati' an abta'id 'an al-haram illa idza Allah hafizani min hadha al-haram. Maknanya apa? Kita ni tak mampu untuk menjauhkan diri daripada sesuatu yang haram kecuali Allah Ta'ala yang menyelamatkan kita. Wala astati' an aquma bi ta'ah min at-ta'at illa idza Allah a'anani 'ala dhalik. Kita juga tidak mampu untuk melakukan mana-mana ketaatan kecuali Allah Ta'ala yang memberi bantuan kepada kita. ولا حول ولا قوة إلا بالله ورد في الحديث هي كنز تحت العرش. Perkataan la haula wala quwwata illa billah dalam hadis menyebut ianya adalah khanazah, khazanah. كنز يعني زخر كبير يدخر يوم القيامة. Ianya merupakan sesuatu yang besar, yang agung pada hari kiamat. كنوز الجنة شيء عظيم. Di antara sesuatu yang hebat di dalam syurga nanti adalah perkataan la haula wala quwwata illa billah. في بعض الأحاديث من قال لا حول ولا قوة إلا بالله تغرس له نخلة في الجنة ساقها من ذهب. Saya menyatakan bahawa dalam hadis pernah diriwayatkan bahawa sesiapa yang menyebut la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan disediakan untuknya benih-benih pokok yang benihnya asalnya daripada emas, disediakan di dalam syurga. وفي بعض الأحاديث لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع ل90 داء. Dan di dalam hadis perkataan la haula wala quwwata illa billah, perkataan ini memberi manfaat untuk orang yang ditimpa penyakit. Kalau ada penyakit yang banyak, boleh menyembuhkan 90 penyakit. Perkataan tadi. أقلها الهم. Yang paling rendah sekali penyakit yang boleh disembuh melalui zikir ini adalah الهم. إذا واحد مهموم iaitu seorang yang rasa tertekan. Kalau orang itu rasa tertekan, dia amalkanlah zikir ini. إذا واحد مهموم ومنزعج ومتضايق وأكثر منها كل يوم يزول عنه الهم. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang itu tertekan, macam mana ni aku tak tahu nak buat apa, caranya amalkan zikir. Amal baca insya-Allah akan lepas kesedihan itu. وإذا شخص كان يجد عسر في ضيق عليه في أمر الرزق والمعيشة
ومع عائلته فأكثر منها يتيسر. Ketika perkataan la haula wala quwwata illa billah kalau selalu diamalkan bagi orang yang menghadapi masalah rezeki, masalah payah nak kaya, macam mana nak kaya, ni petua dia, iaitu amalkan la haula wala quwwata illa billah. Mengadir kita teruskan. Assalamualaikum, nak tanya, satu kelompok Mujassimah selalu merujuk pendapat mereka kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Mengapa mereka mengikut imam tersebut? Bagaimana Ustaz? Dua, begitu juga dakwaan bahawa Imam Al-Ash'ari tidak mentakwil ayat mutasyabihat sebab takwil itu adalah Mu'tazilah. Bagaimana itu? Sila terangkan. Ya sa'alan Mujassimah yang ila Imam Ahmad bin Hanbal. Wa soal tsani yaqulu an haula Mujassimah al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari la yu'awwil ayat mutasyabihat. الإمام أحمد بن حنبل هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة.